kita nak mencari duit pun satu hal juga, tapi kita pun nak mencari keberkatan ilmu tu satu hal juga kan. Mungkin ada sedikit respon sambungan kepada apa yang Tuan Hamzah dah sebutkan tadi. Okey, baik. Ni sekadar pendapat saya ya, penting kan. Saya pernah dengar live dan saya baca tulisan Zainal Rashid Ahmad. Ya, saya dengar live dia bercerita tentang status penulis-penulis sekarang. Dia sebut jelas di dalam tu yang mana dia kata penulis-penulis ni duduk di dalam kelompok kemiskinan. Dia sebut saya sebut kata dia semula. Dan saya cuba fahami apa yang dia maksudkan itu. Saya tak faham apa yang dia maksudkan itu kemiskinan itu. Tapi pada pandangan saya dia bercakap tentang permintaan dan penawaran, tentang perniagaan lah maksud saya tentang perniagaan. Ya, pada pandangan saya kalau dari segi perniagaan atau ekonomi atau sebagaimana, saya rasa penulis ni duduknya tempatnya di bawah, bukan di atas. Dia membandingkan dengan peniaga-peniaga atau semua orang-orang yang berniaga, kontraktor apa semua tu duduk di atas, dan penulis ni adalah orang yang bawah. Dia duduk bawah yang miskin. Dia merujuk kepada jualan yang semakin sikit, honorarium yang makin sikit berbanding dengan kos hari hidup. Dia sebut di dalam penulisan dia dan keluar dalam putusan. Saya pun setuju sebenarnya. Ya, ramai penulis-penulis dia tak kaya. Tak kaya. Saya banyak kenalan dengan penulis. Tak ada pun saya tengok dia pakai kereta mewah. Tak ada. Saya tengok penulis nama pun tak ada pun kereta mewah dia pakai. Ukurannya kaya tu kereta mewah, betul kan? Betul tak? Rumah besar, betul tak? Tetapi di salah satu zaman dahulu penulis-penulis ini cerita 10 tahun dulu lah. Penulis-penulis ada yang mendapat, bukan kaya, ada yang mendapat habuan yang banyak sekaligus kerana menulis. Contohnya adalah kawan-kawan saya juga yang sini daripada saya yang dapat habuan itu secara banyak. Tetapi industri menulis sekarang ni merujuk. Industri sekarang merujuk. Jadi soalan tadi boleh ke jadi kaya? Soalan masalahnya ialah di mana kita berada ketika kita menulis. Itu dia. Di mana kita berada ketika kita menulis. Macam saudara Hamzah kan? Hamzah dia lebih dulu daripada saya. Kalau orang penerbit cari tulisan, cari karya untuk diterbitkan. Tapi saya tulis, banyak yang kena reject. Masa baru saya tulis, memang terlalu banyak kena reject. Tapi saya pegang satu je lah. Betul lah, memanglah kita tak boleh nak jadi kaya dari segi macam dia. Saya pegang yang sama lah. Kalau kita cerita Ustaz ni cerita pasal pada idealisme seorang penulis. Penulis ni dia mesti ada satu, saya baca dia mesti ada satu perjuangan dia. Apa perjuangan dia? Kalau dia tak kaya pun perjuangan dia tu akan diteruskan. Saya fikir itu je. Maksudnya seorang penulis dia mesti ada satu idealisme dan perjuangan dia. Apakah perjuangan dia di dalam menulis itu? Adakah untuk kaya? Adakah untuk menyebarkan ilmu dan memberi kesedaran kepada masyarakat, untuk menjelaskan masyarakat tentang isu-isu negatif dan kita mendidik masyarakat? Itu dia idealisme seorang penulis. Soal kaya, mungkinlah kalau contohnya kalau saya tiba-tiba berada di Lombok Ubas, mungkin ketika itu saya kaya kerana menulis. Tapi sekarang ni bila penulisan menulis, tak apalah. Macam mana? Tulis saya mana-mana saja. Kalau ada di Facebook, dia tulis di Facebook. Kalau ada di mana-mana yang boleh dia tulis. Ada bayaran, dia kata bayaran itu kalau saya mestilah kena bayar kan. Kalau tak bayar kita telefon. Kan? Jadi itu maksud saya. Soal kaya tu konsep dia sangat subjektif lah. Bergantung pada penulis sendiri. Dia nak cari apa? Dia nak cari kaya atau dia nak cari kaya yang kaya satu lagi. Itu maksud saya. Ya? Okey, itu saja. Baik, tadi kat hujung kan? Baik, tadi terima kasih tuan. Soalan, kalau ada soalan lagi, saya sebenarnya ada banyak soalan. Kalau bagi saya pegang mikrofon memang kena ada soalan lah. Tapi saya memberi ruang ini kepada tuan-tuan perempuan. Kalau ada soalan lagi, silakan. Okey, kacamata. Ada satu lagi. Ada satu lagi soalan. Okey. Okey. Sekarang memang trend dia ramai penulis, katanya penulis muda apa semua tu ada. Sekarang ni dia orang nak menulis tapi tak tahu cara dia nak terbit apa semua tu lah. Dia punya prosedur. Soalan saya bukan kat situ. Ada tak
pasukan ataupun agensi yang mana yang dapat membantu diorang ni untuk menulis? Ada tak pasukan atau agensi yang boleh membantu Ya. penulis baru? Ada tak persatuan-persatuan yang membantu? Persatuan yang membantu untuk mengetengahkan mereka. Ya, betul. Saya sebagai penulis pemula Ya, betul. saya konsult Ya, betul. Silakan. Ataupun siapa yang patut? Soalan yang baik juga. Sebab sebenarnya untuk atasi masalah ni, saya sendiri ada buat bengkel menulis. Bengkel menulis dan bengkel yang nak tulis buku lah. Dan saya pernah buat dengan perpustakaan Kuantan pada bulan Februari sebelum ICT hari itu. Dan saya nak iklan juga lah kat sini. Lusa saya buat bengkel menulis di Universiti Malaysia Pahang. Sekarang dia ada 30 peserta lah. Ada 3 lagi kosong. Tiga gitu. Kalau ada siapa berminat, bayarannya hanya RM80 saja. Murah saja. Satu hari makan 3 kali. Ini macam promosi ni. Okey, boleh. So itulah sebenarnya kalau kadang-kadang kita nak cari, ramai juga penulis-penulis dah buat bengkel. Saya Izzat pun ada pernah buat bengkel. Puan Ainon selalu buat bengkel tulis. Cuma mahal dengan murah, jauh dengan dekat. Itu je. Jadi memang apa-apa kalau kita nak belajar, kita kena buat sedikit pengorbanan lah. Jadi dan ada juga kat sini agensi-agensi yang buat khusus secara percuma. Mungkin satu masa nanti saya beri Kuantan akan adakan khusus menulis secara percuma. Mana tahu? Jadi kita doa-doakan lah, insya-Allah. Baik, mungkin kalau nak ikut nak kongsi pengalaman tuan sendiri, Ustaz ni, macam mana bermula kan? Okey, baik. Ya. Pada pandangan saya lah, siapa yang patut membantu penulis ya? Satu ada banyak aspek yang membantu penulis. Satu, membantu penulis untuk berkarya. Satu lagi, membantu penulis untuk menerbitkan karyanya. Itu dua perkara ni kena ada, tak boleh satu je. Kalau ada satu je, tak jadi juga. Betul tak? Tulis sendiri, syok sendiri. Tulis tak terbit. Simpan dalam laptop. Betul tak? Yang kedua, siapa yang patut bantu menerbitkan karya tulis? Ya, pengalaman saya sendiri, mula saya belajar. Sebab saya bukan seorang yang dalam bidang penulisan kreatif. Saya ambil ijazah sarjana muda usul fiqh di UAE. Kemudian belajar sarjana pendidikan. Kemudian kebetulan minat agaknya ataupun memang ada kesungguhan minat tu, passion orang panggil, minat nulis. Kemudian saya nulis. Jadi siapa yang membawa saya dalam penulisan? Sebenarnya saya sendiri yang bertemu editor, yang mengirimkan email kepada editor. Dan kemudian editor tu marah-marah saya telefon, apa semua kita buka telinga dia. Jadi di situ siapa yang bantu penulis untuk menghasilkan karya yang baik ialah satu editor, orang yang duduk di dalam bidang membersihkan manuskrip. Jadi mereka ni orang yang sepatutnya beri tumpuan kepada penulis-penulis untuk menghasilkan karya yang baik. Sebab yang tahu kualiti karya ialah yang terbit di dalam majalah surat khabar tu ialah editor. Tapi kalau editor tidak dapat mainkan peranan macam melatih ataupun melatih secara direct penulis-penulis, maka tak boleh kita nak lahirkan penulis-penulis hebat. Saya sendiri berhubung dengan contohnya Zaharano, saya pergi sendiri berjumpa dia di luar masa pejabat, berjumpa contohlah dengan editor-editor lain. Begitu juga saya belajar dengan penulis-penulis lama di Pahang ni ada. Tetapi mereka ni jenis duduk di dalam kepompong sendiri. Duduk dalam kepompong sendiri. Tapi saya pergi sendiri dan berjumpa dengan mereka. Dapatlah sikit-sikit kata nasihat dan juga ilmu daripada mereka. Dia menjawab soalan tadi, siapa yang patut bantu tulis? Satu, editor. Yang kedua, penulis-penulis lama kena membantu penulis-penulis baru untuk menghasilkan karya-karya yang baik. Dan yang ketiga, industri tu, industri buku tu sendiri kena bantu penulis. Kan macam tadi, kalau kita suka tulis tapi dapat orang kata pulang modal ataupun dapat pun habis duit kopi je, rasanya semangat tu makin turun, baik kita jual benda lain. Kan? jual kuih, jual apa kan? Macam-macam boleh jual. Itu masalahnya. Ada tiga perkara ni kena
kena kita fikirkan bagaimana nak melonjakkan industri buku semula dalam apa kata kita berlawan dengan arus digital sekarang kan, macam mana kita nak lawan. Entahlah, saya pun tak ada idea rekod apa Dr. Hamka kita ada idea macam mana. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Boleh? Assalamualaikum. Jangan nak pilih IT ke boleh? Dia bagi Assalamualaikum, dia nak pilih nasi ke saya tu. Okey. Baik, okey. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, tapi saya nak tanya satu soalan dulu kepada Tuan Apasi dan juga Tuan Hafiz Sekian. Sebenarnya dekat membaca kebangsaan dan kita sebagai seorang penulis lah kan. Kalau kita sebagai seorang penulis, sebenarnya dekat membaca kebangsaan dengan tanda pagar Malaysia membaca dan juga faham membaca ini, sejauh mana peranan selain daripada kita akan terus menghasilkan karya-karya yang baik dan bagus dan kualiti dan menggugah pemikiran minda masyarakat Malaysia misalnya, apa lagi mungkin peranan yang kita boleh buat? Sebab tadi Tuan Hafiz ada cakap tadi berkenaan dengan industri buku yang mungkin menudung dan sebagainya. Jadi pada saya itu adalah satu persepsi saja. Maksudnya kita menghantar persepsi pada orang bahawa industri buku jantung, industri buku teruk dan sebagainya. Dan mesej itu akan salah ditafsir oleh ramai orang dan membuatkan semua industri buku akan bercakap benda yang sama, jatuh teruk dan sebagainya. Sedangkan kalau kita menghantar mesej yang bagus, mesej yang baik, kerana sebagai seorang penulis menunjukkan bahawa karya yang bagus dan juga karya yang baik itu mampu dijual, sebenarnya dekat membaca kebangsaan, mungkin dekat yang seterusnya ada usaha yang boleh dilakukan sebagai seorang penulis karangan peribadi dua-dua pihak. Silakan. Okey, terima kasih, soalan yang baik. Okey, jadi sebenarnya benda ni balik pada budaya lah, budaya membaca. Sejauh mana budaya membaca dalam masyarakat kita. Jadi kalau kita rujuk bangsa-bangsa penjajah, kita tengok cerita filem-filem lama dia, kalau ada masalah kan, mereka akan pergi library. Cerita contohnya cerita hantu, kampung tu kena serang segala-galanya. Kita zaman dulu ni, orang pergi library, buka buku, cari kelemahan segala-galanya. Bukunya kena dikam dengan senjata perak. Jadi itu cerita zaman dulu, dah ada library, dah ada buku yang ditulis oleh zaman dulu juga. Bagaimana bahasa mereka menyelesaikan masalah dengan merujuk pada buku. Tapi kalau kita rujuk filem Melayu kita lah kan, satu kampung ada hantu datang, orang pergi betul ngomong, tak? Kan pergi library. Ngomong bukan rujuk buku. Ngomong baca rujuk ni. Maka dia pun cakap, tolong cari kambing hitam, tolong cari ayam hitam. Jadi cari darah. Jadi cara penyelesaian masalah tu dah tengok dah. Kurang ni membaca kan. Saya tengok dengan anak filem How to Train Your Dragon. Lama tu kampung tu diserang naga. So malam-malam dia pergi library baca buku jenis naga, kelemahan naga. Kita nak tengok bagaimana diorang didik anak-anak diorang membaca, bahasa diorang membaca. Apa buktinya saya tengok kita ada quiz ke, memang ada babak dengan buku. Kalau kita kat Malaysia ni kadang-kadang filem yang cool, hero naik motor besar, kaki mata panjang, besar ukur. Tak ada pegang buku. Mungkin kena ubah lah. Mana dari segi hiburan-hiburan kena ubah ke arah buku. Artis-artis pun kena bagi tahu buku apa dia baca. Hari ni kalau kita tanya, siapa lah kita tanya sedang baca buku apa sekarang? Oh, 5 tahun dulu saya baca buku. Sebelum saya dulu baca. Memang tak ada. Ataupun saya pernah beli buku, saya baca sebelum ke surat, saya tinggal. Jadi budaya baca tu kena dipupuk balik. Sebenarnya membaca, macam Dr. Mahathir pun ada cakap, Dr. Mahathir, beliau sekarang umur dah 90 lebih, masih lagi membaca. Kalau rakyat kita budaya baca dia tinggi, maka insyaAllah industri buku akan kembali naik dan dia mendatang manfaat pada masyarakat juga sebenarnya. Library kita tengok sekarang, library Kuantan cantik. Dan ramai orang datang kan, macam dengan berbanding ke library dulu yang kayu kat balai polis tu kan, nak datang nak buat kad pun takut, seram. Kan dah ceria, tu menarik minat. Bawa tadi pula pusat sains. Saya pun suka bawa anak saya ada anak autism seorang. So anak saya tinggal dekat pusat sains. Anak lain naik atas baca, ada format, memang best lagi sekarang kan. So tu salah satu kaedah macam mana kita nak mengembalikan budaya baca sebelum menaikkan industri buku dan menaikkan nilai masyarakat sebenarnya. Baik, terima kasih Tuan Hamka. Respon kepada
Jadi Yang kualiti juga semua lah peluangan kan ni. betul. Baik. Saya melihat kita ni penulisan kita banyak segmen lah, macam saya nak untuk legacy order ni. Saya nak campaign sebenarnya. Tak payah bagi saya ada penulis cucuk jarum mata tadi. Okey. Jadi saya baca buku ada 2-3 buku legacy order. Sebenarnya saya dulu ada persepsi yang salah tau tentang buku-buku fiksi ataupun indie kan. Jadi bila saya baca karya-karya legacy lah, orang yang lain tu saya tak banyak sangat. Saya nampak di situ sebenarnya ada kualiti. Dari segi pemikirannya, mesejnya, lepas tu dari segi setting layout tu samalah macam penerbitan lain, tapi cuma dia berbeza image dia dengan penerbitan lain. Jadi di situ orang buku-buku yang kita katakan macam indie lah, kasar ke apa semua, sebenarnya ada peranan masing-masing untuk membentuk pembaca sasaran dia. Ya? Jadi di situ peranan mereka ada. Dulu saya salah. Ya? Yang kedua, pendapat saya kalau kita nak gembar-gemburkan ataupun kita nak menggalakkan masyarakat membaca, kita kena ubah dah sekarang ni. Dulu pembaca mencari buku, sekarang tak lagi dah. Jadi saya dengar siapa cakap, sekarang ni pembaca mencari penulis, mencari buku apa yang ditulis oleh penulis itu. Maksudnya dia mengenali penulis dulu baru menulis buku. Sekarang dia terbalik. Jadi penulis kena menggambarkan imej yang baik, imej yang positif tentang baca buku, tentang buku. Termasuklah bukan saja penulis, artis-artis, apa lagi? Menteri-menteri, kena tunjukkan dia tu membaca buku. Itu ada gesaan apa menteri digesa membaca buku di parlimen kan? Di parlimen betul tak? Itu. Tapi adakah menteri-menteri membaca buku dan tunjuk aktiviti membaca buku kepada masyarakat? Saya bangga dengan Dr. Masli, dia menunjukkan diri dia sebagai seorang yang membaca buku. Memang dia membaca buku daripada dulu lagi, dan dia tunjuk kepada masyarakat dia seorang membaca buku. Jadi sekarang kita tak ada orang yang menjadi imej kepada budaya membaca buku. Dan yang kedua, penampilan maksudnya model. Maksudnya apa yang di sebalik buku tu, apa persekitaran yang boleh menggalakkan orang untuk membaca buku. Kan imej dia punya kewatakan dia ataupun gambaran dia apa semua itu menggalakkan orang untuk membaca buku. Zaman sekarang tu dah berbeza. Yang macam kita sebut tadi, pusatkan faham dan cantik. Di situ orang suka membaca buku. Cuma bila mana orang nak baca buku, itu saja isu dia kan. Okey. Salam dia. Okay. Nak buat disclaimer dulu berkenaan dengan legacy Ohad ni, saya tak bayar tuan Sewali ya. Saya tak bayar tepi ke tak sembang tepi semua. Itu atas pribadi masing-masing. Jadi saya tak bayar. Buat disclaimer awal dulu. Jadi okey, kita ada ruang dalam 5 minit waktu lebih kurang berbagi 5 minit ni. Jadi saya buka ruang ini sekali lagi sekiranya kalau ada pertanyaan daripada tuan-tuan perempuan yang sedang berada di Kuantan Bangkit ini untuk mengajukan kepada Tuan Hamzah, Tuan Mayan dan juga Tuan Hafiz Bari. Saya persilakan ruang ini. Saya soalan. Assalamualaikum. Saya Syamsila. Cuma ada Syamsila. Saya ada pertanyaan mengenai format penerbitan format penulisan ni lah. Kan sekarang kan dalam digital, era digital, macam mana tuan-tuan menghadapi cabaran? Ada publisher yang menerbitkan electronic book. So tuan-tuan banyak menerbitkan hasil dalam hard copy. So macam mana nak berhadapan dengan cabaran betul? Baik, okey. Soalan yang baik. Jadi dua. Saya silakan dulu. Memang masalah yang sangat baik. Okey, sebenarnya saya sendiri memang sedang berhadapan lah dengan masalah ni. Buku e-book dan saya pun dalam karya saya 12, saya sebut satu saya ada juga buat e-book. Jadi sebenarnya untuk pengalaman saya sendiri masih sasaran saya memang baca buku hard copy. Walaupun ada orang minta saya yang soft copy, saya belum bersedia sebab bila buat soft copy orang senang nak belajar, tak apa. So saya tak buat lah. Yang saya buat tu pun dah ada orang tak apa. So isu dia. That's why sekarang film ke apa ke memang susah nak laku lah. Bila keluar je dekat online, orang dah belajar. So that's why saya masih lagi fokus pada kopi yang masih ada di penggemar lah kopi ni.
walaupun tak ramai tapi ada. Saya kadang kata kan, kami tak ramai tapi kami ada. Tuan, ada nak respon pada pertanyaan Cik Wan tadi? Baik, saya ambil kesimpulan yang diberi oleh seorang penulis mapan. Saya pun risau sebenarnya. Teknologi digital dan fizikal ni dia berlawan berdua. Mana satu yang kuat, dia yang lemah tu akan hilang. Ini sebab saya baca juga ada satu artikel 2030 kemungkinan buku kita semua ke arah digital. Ini teori orang putih kan, 2030 gitu. Tapi saya masih lagi pegang macam dia. Saya suka agaknya penulis ni mungkin buku tu ada nilai sentimental. Pembaca saya tak tahu kan. Nisa Harun, saya pergi kursus dia berapa minggu. Saya tanya soalan tentang pula kerisauan saya tentang teknologi digital. Adakah dia menguntungkan penulis? Satu, saya bimbang komisen tak bayar, honorarium tak bayar. Sebab benda tu keluar digital kan. Kita tulis pendapat betul lah, dia bimbang je lah. Tapi dah sedut. Okay, dia jawab apa? Dia kata tugas penulis yang terkesan lah juga dengan cakap ni. Sebab dia pun penulis yang macam tu ya? Tulis yang tegar di dalam industri dia. Dia kata penulis kena tulis je. Sebab apa? Tugas penulis ialah mengisi kekosongan yang ada. Mana? Mengisi kekosongan yang ada. Maknanya kalau sekarang media elektronik dia perempuan dan dia ada ruang yang masih kosong di situ, kita jadilah penulis di situ. Kita tulislah di situ. Itu tugas penulis. Tentang apa yang nak ditulis tak ada masalah. Tulis je apa karya-karya yang berkualiti, yang beri masyarakat, dan tulislah di ruang itu. Jangan kita terikut. Katakan kita tak nak menyokong dunia digital, kita nak juga kita nak duduk dalam zon kita yang lama. Kita pun lari daripada perjuangan itu. Jadi kita tak tulis di dalam digital, sedangkan orang baca dalam digital. Jadi itu salah juga. Salah tugas oleh penulis. Mana? Jadi tapi dalam masa yang sama, saya memang menyarankan supaya buku-buku fizikal ni tetap ada walaupun teknologi digital tu berkembang. Ya? Itu kan. Sebab esok ada saya satu ustaz cerita apa? Dia kata kalau dunia esok tak ada internet, tak ada apa, internet ni putus, ya, orang nak belajar kat mana? Betul tak? Tak ada internet, tak ada handphone, tak ada apa. Mungkin jadi peperangan ke apa benda tu kan? Di mana kita nak baca? Itu persoalan. Betul tak? Baik. Kalau mungkin saya boleh tambah sikit, saya tukar topi berbeza lah kan, topi apa moderator kan. Jadi mungkin kalau saya boleh tambah sikit dengan soalan Cik Puan tadi. Saya fikir itu hanyalah satu medium sebenarnya. Maksudnya kalau kita dalam bentuk digital ataupun kita dalam bentuk versi cetak dan sebagainya, itu adalah satu medium untuk menyebarluaskan bahan bacaan ataupun bahan penulisan kita. Penulis akan hantar dalam bentuk penulisan dia biasa dalam Microsoft Word dan sebagainya. Dan bila dia hantar pada penerbit, macam kalau saya sendiri sebagai resource misalnya, kita sebagai penerbit, kita akan tengok medium mana yang kita akan guna. Kalau kita nak guna bercetak, kita boleh guna bercetak. Atau kalau kita nak jadikan e-book, kita boleh buat dalam medium e-book. Atau kalau sekarang ni ada lagi audiobook dan sebagainya, kita boleh buat dalam medium audiobook untuk mempelbagaikan capaian bahan bacaan itu kepada halayak lah. Dan contoh kalau kita boleh ambil ada satu lagi pun, teman penerbit kita buku fiksi misalnya, seingat saya lah, mungkin abang fiksi ni mungkin boleh betulkan nanti seingat saya sendiri ada karya-karya tertentu yang sebenarnya asalnya ditulis di Wattpad saja dahulu kan. Setelah mencapai satu tahap tertentu, katalah contohnya dia ada KPI dia 100,000 like lah misalnya kan, dan karya itu diangkat, diambil dan dicetak. Jadi ada channel-channel yang kita boleh guna pakai untuk memastikan bahan bacaan masih lagi sampai sama ada dalam bentuk apa itu. Itu okey, saya tukar topi balik. Terima kasih. Baik. Okey, kita berakhir sebenarnya sesi kita sudah pun sampai ke hujung dalam 30 saat yang ada ni. Mungkin boleh kita gulungkan sikit-sikitnya dulu. Mungkin Tuan Hamka untuk memberi satu inspirasi, kata-kata semangat dan sebagainya kepada anak faham dan seluruh Malaysia yang sedang menyaksikan kita sebagai seorang penulis. Mungkin sebagai pesanan terakhir. Okay, sebagai kata-kata terakhir saya,
saya sukalah berpesan kalau tuan-tuan pergi kedai buku, cari buku tapi tak jumpa buku tu, makin niatlah tulislah buku yang kita cari tak jumpa. InsyaAllah kita cari benda buku. Lemah pula tegur masa. Dah lah kena angin belakang kan. Dia punya tajam betul. Ya Allah. Baik, okey. Tuan, silakan. Saya ini Balas, kena balas. Dia macam pantun tau. kena bunyi Zul pantun ni. Tuan Hamka dah jual, sekarang ni kena beli juga. Oh baik, dia kata macam buku tadi. Baik, saya mengharapkanlah orang ramai yang dengar ni, tolonglah spend sikit duit untuk buku, beli buku. Daripada gaji tu simpan beli buku. Kalau tak beli buku nanti tak ada buku kita. Nulis jadi malas nak nulis. Jadi ni saya kempen ni, datanglah belilah buku. Boleh, tak. Okey, baik. Terima kasih banyak atas kesudian Tuan Hamka, dan juga Tuan Hafiz Bahari kerana sudi bersama dengan kita di Kuantan Bangkit untuk sesi sembang santai dan kita boleh berkongsi ilmu dan sebagainya. Harapkan semoga ini memberi manfaat kepada anda yang berada di Kuantan Bangkit dan juga anda yang sedang menonton. Teruskan mengikuti kita acara sehingga 28 April sehingga hari Ahad ini kita berkampung di Kuantan Bangkit ini, kita berkampung di Teluk Cempedak ini. Sehingga hari Ahad jam 11 malam. Jadi anda boleh datang ramai-ramai, sebarkan kepada kawan-kawan dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau anda ada mengambil gambar dan sebagainya, boleh hashtag Kuantan Bangkit, hashtag Faham Membaca, hashtag Kisah Buku Faham, dan juga boleh tanda kami di media sosial, Facebook dan juga Instagram. Facebook Bangkit, kalau Instagram Kuantan Bangkit. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat datang. Bye-bye. Okey, baiklah, terima kasih sedikit sebanyak informasi tentang penulis buku dan juga tentang isu-isu yang sedang dibangkitkan sekarang ni. Baiklah, tanpa menghasilkan masa, majlis ini dijemput Puan Maria Binti Hamzah untuk memberikan sedikit sentera mata kenang-kenangan kepada kita punya kedua-dua penulis. Majlis dengan terhormatnya menjemput Puan Maria Binti Hamzah. Yang pertama iaitu Cik Amka untuk mengambil senda mata daripada pihak library. Ambil gambar dulu. Okey, terima kasih. Dan yang kedua iaitu penulis kita iaitu Cik Hafiz dijemput untuk mengambil senda mata. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Maria Binti Hamzah atas kesediaan beliau untuk menyampaikan hadiah kepada kedua-dua penulis kita. Baiklah, kita akan teruskan acara kita, iaitu Abtai anak-anak kita daripada Tadika Sri Iman Intelek. Terima kasih. Okey, saya lupa tadi nak maklumkan satu lagi. Pukul 4 petang ni di pentas utama kita akan ada bersama-sama dengan Dr. Syafiq Said, seorang doktor gigi yang menulis buku puisi, kumpulan puisi. Dia ada beberapa kumpulan puisi yang diterbitkan oleh kami, Mega Sehat. Jadi pukul 4 petang ni, sebab dia pun doktor gigi tentera yang ada kat Kuantan ni, bertugas di Semeru. Jadi dia sanggup datang ke sini untuk bersama dengan kita semua. Jadi jam 4 petang ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Syafiq Said untuk sesi sembang berkenaan dengan buku terbaru beliau, Neterabu Buruj di Langit Malam. Jadi boleh datang lagi lah 24 di sini juga. Terima kasih banyak.